والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan kita berada dalam majlis muzakarah kita. Pada hari ini kita sambung balik perbincangan bab kitab Sirajul Huda, muka surat 27. Lapan baris pada bawah, muka surat 27, 8 baris pada bawah, kitab Rumi muka surat 90, penggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan setengah daripada segala barang yang harus itu, dan setengah daripada barang yang harus itu, melihat akan Allah Ta'ala dengan pandangan yang zahir. Ini di antara perkara yang harus di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yauma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari kiamat, muka orang beriman itu berseri-seri melihat akan zat Allah Ta'ala. Ini bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus bagi kita melihat Allah Ta'ala. Bila? Di hari akhirat. Dunia tak boleh. Macam mana nak lihat Tuhan sedangkan Allah Ta'ala tu ghaib? Baik. Jadi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus melihat Allah di akhirat. Mu'tazilah kata tak boleh tengok. Ahlus Sunnah kata boleh, berpandukan kepada ayat yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Boleh, harus kita lihat Allah Ta'ala di akhirat. Kita lah ni tak boleh lihat oleh kerana terhijab. Mata kita ni terhijab. Bukan sahaja terhijab mata kita ni dengan benda yang ghaib, bahkan hak zahir pun kadang-kadang tak nampak. Terhijab, tak nampak. Macam mana yang dikatakan terhijab? Tu bilik jabat, dia katuk dengan dinding. Benda apa, berapa orang duduk dalam tu, mana kita tahu. Terhijab, terkatuk. Sebab dikatuk pandangan kita. Bukan tak ada tapi tak nampak. Tu hak zahir. Contoh lain, bot depan mata kita besar, pi kuih tengah kuih kecil, kuih tengah kuih kecil. Bukan bot tu kuih kecil, kita nampak kecil. Lepas tu kuih kecil tak ada terus. Bukan tak ada, bot tu ada, kita tak nampak. Itu maknanya terhijab, terdinding. Mata kita ni terhijab. Nah, lebih-lebih lagi saya kadang-kadang tak kespek rabun. Kadang-kadang pi dekat, loh, Masya Allah, selisih pun tak sedap ni. Jangan kata belagak, jangan. Sebab tak perasan semua. Jalan. Depan-depan ni, baru nyata. Jauh tak nampak. Nah,
Dia kabur sebab dia nampak badan saja, rupa tak nyata. Itu maknanya di sisi kita ahlu sunnah wal jamaah melihat Allah Ta'ala itu setengah daripada perkara yang harus. Di sisi Mu'tazilah dia kata tak boleh tengok. Itu Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah. Itu perbezaan di antara ahlu sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah amat banyak. Di antara pecahan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu termasuk di dalam pecahan-pecahan Mu'tazilah. I'tiqad mereka itu sedikit fasik, tak jadi kafir lagi, cuma sedikit rosak. Kita kata boleh lihat Allah, dia kata tak boleh. Kita kata kena ada ikhtiar usaha. Jabariyah kata tak, semua Allah buat. Qadariyah dia kata tak, bukan semua Allah buat. Ada benda yang Allah Ta'ala buat dengan kuah yang ada pada kita, terjadi dengan power, kekuatan, tenaga yang ada pada kita. Bukan semua Allah buat. Itu pahaman Mu'tazilah. Pahaman kita tak, semua Allah Ta'ala yang mengizinkan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak perbezaan i'tiqad kita dengan i'tiqad Mu'tazilah. Itu baru Mu'tazilah. Khawarij tak masuk lagi. Khawarij dia benci kepada ahli bait, ahli keluarga Nabi, sehingga menghukum halal darah bagi orang yang tidak mengikut mereka. Orang Islam pun dia kira halal darah, dia kira kufur kalau tak ikut apa yang mereka pegang. Ni Khawarij nama dia, na'udzubillah. Jabariyah, Qadariyah itu masuk dalam Mu'tazilah. Begitu juga Khawarij dan banyak lagi pecahan-pecahan akidah yang tak sejalan, yang tak selari dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang paling masalah di dalam bab akidah, antaranya puak musyabbihah, puak yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ni bahaya ni. Puak tashbih, puak mujassimah yang samakan Allah dengan makhluk. Ni bahaya. Ni bahaya. Kalau Syiah kita tahu kata dia Syiah, dia pakai cara dia, dia pertahankan cara Syiah itu. Soban dia, batu Karbala letak depan ketika sujud. Kita tahu ni Syiah dah. Dia angkat Sayyidina Ali, sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dia tak hormat, bahkan dia maki. Na'udzubillah. Itu Syiah. Kita boleh kenal. Kita boleh kenal tu. Yang masalahnya kita tak boleh kesan. Ni bahaya. Ni bahaya. Lalas sekali dia dakwah pi kepada akidah yang boleh merosakkan pegangan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu bahaya. Dalam perkara furu' tak ada masalah, kita boleh berlapang dada. Kita boleh berlapang dada lagi. Tapi dalam bab akidah bahaya. Kita kena tengok. Tu saya pesan kita, moga-moga Allah Ta'ala jaga agama kita, agama anak-anak kita semua. Minta Allah Ta'ala pelihara. Contoh kalau kita ada anak perempuan, ini saya pun takut sebab ada anak perempuan. Minta Allah Ta'ala pelihara. Kita nak terima menantu, kita kena tanya dulu, pengajian mana? Bodoh terus senang dia ikut kita. Kita kata hari ni jom pergi Sultanah, Masjid Sultanah Bahia, ada kuliah duha. Dia pun siap-siap main. Dia tak reti, dia ikut kita. Tapi kalau dia reti, dia pegang dengan ideologi dia tak ikut kita, dia kata kita salah. Contoh kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia Syiah, dia maki Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman. Sedih kita. Tu kena perhati dulu, kena tanya dulu, kena selidik dulu. Kena selidik dulu. Kena hati-hati dalam bab yang berkaitan dengan akidah.
Kena berhati-hati bab yang berkaitan dengan akidah. Mai hak pula satu lagi golongan, kita buat tahlil, dia kata buat apa tahlil? Daripada buat tahlil, baik kita pergi buat konsert. Dia fikir kat tu. Dia pegang tahlil tu perkara yang haram. Dia kiaskan dengan konsert, perkara yang haram. Tak kena kias lagu tu. Kias ma'al farij batilun. Kias sesuatu yang tidak kena dengan sesuatu, maka kias itu batal. Mana boleh kias lagu tu? Tak kena langsung. Kias telur dengan buah jambu. Telur punggai pecah, buah jambu baling tak pecah. Dia tak sama. Kias telur dengan bola tak sama. Tak sama langsung. Tu kita kena berhati-hati. Baik. Di antara perkara yang harus dan setengah daripada segala yang harus, setengah daripada barang yang harus itu melihat akan Allah Ta'ala dengan pandangan yang zahir. Kita boleh tengoklah di akhirat nanti. Dan iaitu lagi akan jatuh, akan berlaku. Jatuh yakni berlaku di dalam negeri akhirat. Adapun dunia, tak boleh kita lihat Allah Ta'ala, kecuali Nabi kita seorang saja pada malam Isra' wal Mi'raj, untuk khas kepada Rasul kita saja. Itu pun tak tahu nak gambarkan kaifiat macam mana, Nabi tak tahu nak cerita. Pada Rasul saja, Nabi kita Muhammad sahaja sallallahu alaihi wasallam yang lihat Allah di dunia ini dengan zahir matanya. Adapun orang lain tak diizinkan. Sekalipun Nabi Musa alaihi salam tak boleh tengok. Nabi Musa dengar Allah Ta'ala berfirman di Bukit Tursina, Mesir sekarang ni, sepadan dengan Palestin. Kemudian tak puas hati nak lihat zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ta'liq, unzur ila jabal, lihatlah kepada bukit tu. Kalau boleh tengok, bolehlah. Kalau tak boleh, tak bolehlah. Dia buka mata dia terang-terang, maka pecah Bukit Tursina tu, pecah dan pensan Nabi Musa AS. Kalau ada orang dakwa dia lihat Allah Ta'ala dalam keadaan mata dia melihat, dalam keadaan sedar, maka kufur orang yang dakwa itu dengan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ulama sepakat kufur orang yang dakwa tu. Mana boleh lihat Allah Ta'ala? Tu petani kata, tukang kot, tu bukan Tuhan. Yang kamu lihat hantu. Dia terbalik, bukan Tuhan, hantu. Jadi tak boleh lihat. Kalau kita nak jawab cara melawak, hebat lagi hang pada Nabi Musa. Nabi Musa pun tak boleh tengok, hang boleh tengok. Nabi Musa pun tak boleh lihat Allah Ta'ala di dunia ini. Itu lebih Nabi kita, lebihnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Di dunia tak boleh, seorang pun tak boleh. Adapun mimpi itu harus. Itu pun tak tahu kaifiat macam mana. Tetapi lihat dengan mata yang sedar, tak ada seorang melainkan Rasul kita di atas muka bumi ini. Itu semuanya telah diijma'kan oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis. Dia itu lagi akan jatuh berlaku di dalam negeri akhirat bagi segala mukmin. Tiada bagi segala kafir, tiada bagi segala kafir, tambah dan munafik. Orang kafir tak boleh lihat Allah, munafik pun tak boleh lihat Allah. Na'udzubillah. Di akhirat nanti orang kafir, orang munafik tidak boleh lihat Allah Ta'ala. Kita orang mukmin, insya-Allah kita dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Seperti mana firman, yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari akhirat muka orang-orang mukmin itu bercahaya, berseri-seri
dan mereka itu memandang kepada Allah Ta'ala. Itu nas daripada Al-Quran. Orang mukmin dengan ikhtifaq, dan tiada bagi orang munafik, dan tiada bagi orang munafik, orang kafir pun tak boleh, orang munafik pun tak boleh, atas qaul yang sahih, atas qaul yang kuat nisbah dalilnya. Inilah halnya kelakuan pada negeri akhirat. Titik situ. Ini berlaku di akhirat. Adapun di dalam negeri dunia, adapun di dalam negeri dunia itu, di dunia lala ni, iaitu tiada jatuh, tiada berlaku pandang akan Allah Ta'ala dengan pandangan yang zahir, mata kepala, bagi seorang yang lain pun tak boleh tengok, melainkan daripada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam dunia ni, jumhur para ulama telah disepakati, semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, di dunia hanyalah Nabi kita seorang saja dapat melihat Allah Ta'ala. Orang lain tak diizinkan untuk lihat Allah Ta'ala. Ni bab yang tarekat sesat pula. Ada seorang ulama sufi, Dr. Siddiq, apa orang Negeri Sembilan, di dalam perjalanan ilmu kerohanian ni, dia berzikir mesti ada pimpinan guru. Kalau tak ada pimpinan guru, takut dia itu ditipu oleh iblis. Ada seorang ni, dia cerita pengalaman kerohanian dia. Kawan dia talqin sama-sama lah zikir dengan guru dia. Lepas tu dia ni berzikir hak betul. Dr. Siddiq, apa dia, tak ingat lah nama dia. Lepas tu hak seorang lagi, dia berzikir ni, berzikir sungguh-sungguh. Berzikir di rumah, main masjid pun berzikir, tak puas hati pergi ke bukit, berzikir di bukit tu sampai tak peduli makan minum. Dan ada orang yang main khidmat kepada dia. Jin buat rupa belakang jadi wali. Jin tipu orang tu. Tok guru dia larang tak bagi, dia buat juga. Jadi duk berzikir-berzikir tu, sampailah jin ni buat main kawan-kawan dia buat satu mesyuarat. Apabila buat satu mesyuarat, lantik dia sebagai Sultan Arifin. Sultan kepada orang-orang yang arif, orang hak kenal Allah ni. Pasal apa jadi lagu tu? Kerana dia berzikir, ada lagi habuan hawa nafsu dia, nak naik darjat, nak naik pangkat dan seumpamanya, sehingganya ditipu oleh iblis yang berupa wali. Tok guru dia ni berzikir, orang nak panggil wali dia tak bagi. Nak asal diri dia wali pun tak. Biasa saja, tapi berzikirlah. Nak menyucikan diri, nak menyucikan hati, akal, nafsu, zikir. Tak ada niat nak jadi wali ke. Kalau orang mai panggil dia wali, dia tak bagi. Tapi anak murid ni, dia nak passion lebih. Last sekali ditipu oleh iblis. Itu kita kena ada guru. Kita kena ada guru. Terutamanya kita ni yang baru-baru nak menjalani kepada jalan yang dikatakan sebagai salik, orang yang nak berjalan kepada jalan keredaan Allah Ta'ala. Kita kena ada guru. Apa-apa kita rujuk dulu ni betul ke tak. Kerana perkara gaib ni dia nipih. Kita tak tahu beza hak mana hak putih, hak mana hak hitam, hak mana hak betul, hak mana salah ni kita tak. Dia payah, melainkan ada guru yang tapih. Melainkan ada guru yang tapih. Sampai satu tahap Allah Ta'ala buka kepada kita ni perkara-perkara yang gaib. Kalau kita duduk dalam jalan ni, itu kena ada guru.
Di antaranya pengalaman guru kepada Syekh Fahmi Zamzam yang bernama Guru Sekumpul. Guru dia ni dalam perjalanan sampai Allah Ta'ala memperdengarkan kepada dia suara-suara tumbuh-tumbuhan. Dia tak peduli. Ini orang betul. Kalau dia peduli, dia terhenti atas tu lah, jadi bomoh lah. Jadi bomoh. Lepas tu nak berjalan teridak lah. Dia duduk alik dengan perkara-perkara yang pelik-pelik ni. Tu banyak orang sangkut di situ. Ini pengalaman kerohanian. Zikir ni ada dua. Zikir yang namanya hasanah, sayyiat, hasanah, dan yang kedua zikir darajat. Zikir hari-hari ini zikir tambah pahala. Subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil. Namanya zikrullah, mengingati Allah Ta'ala. Lagi banyak pahala, lagi banyak pahala. Tapi tak ubah perangai. Kalau perangai tu lah tak ubah pun, 40 tahun dah duduk zikir, tiap-tiap waktu setiap sembahyang, tiap-tiap waktu tiap-tiap sembahyang. Maka kita talqin kepada guru itu mengambil salah silah perjalanan namanya zikir darajat. Dengan zikir inilah Allah ubah kelakuan kita daripada perangai kepada sabar, daripada tak erti redha kepada erti redha, daripada kita ni takabur kepada tawaduk, daripada kita ni hasad ke dihilangkan hasad. Itu namanya zikir darajat. Itu kena ada guru yang memimpin. Guru yang memimpin. Maka yang dikatakan ijazah ni pula dua, ijazah am dan ijazah khas. Hak am ni dalam kuliah umum. Itu pun yang mudah-mudah sahaja. Adapun khas itu amalan yang khas kepada murid-murid yang tertentu. Dia lagu tu. Bukan kita nak megah, cuma kita nak berjalan untuk menyucikan hati kita, akal kita, nafsu kita. Jangan bagi ada benda lain selain Allah. Itulah dalam tarekat ilahi antal maqsudi waradaka matlubi. Ilahi antal maqsudi, engkaulah Allah Ta'ala tujuanku, waradaka matlubi, redamu yang kami tuntut. Itu ya. Bukan nak jadi megah, nak jadi hebat dah. Ni berzikir-berzikir dengan orang tak cakap dah. Kok mana? Rasa orang kotak, kita lebih dah. Bukan jalan lagu tu. Orang yang dekat kepada Allah ni, dia rasa dia teruk. Orang lain tu lebih baik pada dia. Itu baru boleh naik darjah. Kalau duk rasa kita lebih, mohong, tak jadi. Kalau kata rasa kita ni betul, lebih, tak jadi. Tu semua tertipu dengan hawa nafsu, na'udzubillah. Tu Habib Abdullah Al-Idrus, dia nak naik maqam kewalian. Ayah dia kata, wahai anakku, kamu keluar daripada rumah ni, cari benda yang paling tak elok di dalam kawasan kita ni. Cari apa benda yang tak elok, bagi tahu kat ayah. Dia keluar cari. Dia kata, anjing ni moral lazah. Dengan berkat perjalanan dia tu, Allah Ta'ala memberi kepada dia yang dikatakan ma'rifah. Dia fikir, anjing ni bukan mukallaf, dosa pun tak ada, pahala pun tak ada, mukallaf pun tak, mati tak kena hisap. Kalau aku ni mati kena hisap, tak tahu lagi ikut mana. Dia kata bukan, tak boleh. Balik dia kata, ayah, tak ada satu tak elok, semua elok Allah buat. Maka pada hari itu bermulalah naik makamnya kepada makam yang tinggi, iaitulah memperhinakan diri. Tak rasa kata baik, tak rasa kata elok, tak rasa kata lebih, barulah Allah Ta'ala angkat darjat seseorang itu. Kalau duk rasa kata kita ni lebih baik pada orang lain, tu belum lagi. Kena suci lagi, kena bersihkan lagi. Dengan zikir, dengan yang dikatakan riadah, dengan mujahadah, supaya habis semua tu, tak ada apa. Barulah sampai kepada hadrat
jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab kerohanian. Yang kita duk bincang hari ini, harus kita melihat Allah di akhirat, tidak berlaku di dunia. Di akhirat tu pun di atas jumhur ulama yang melihat Allah hanyalah orang mukmin yang beriman. Nah, moga-moga kita ni Allah Taala pelihara iman dan dapat melihat Allah di akhirat nanti. Nah, tidak berlaku kepada orang yang kafir dan munafik, tak boleh lihat di akhirat. Di dunia tak boleh lihat kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ha, ni kita kena pilih. Jangan kita terpa. Tok Saleh kata jangan terpa. Tengok ni pelik terpa pi. Tok guru tu baca kitab pun tak. Dia kata jangan ikut. Kitab pun tak baca. Akidah tak ada pegangan kitab dia. Fiqh pun tak ada pegangan kitab dia. Tasawuf pun tak ada pegangan kitab dia. Duk bawa cara zikir. Lepas tu tengok menyalahi syarak. Jangan ikut. At-tariqatu bila syari'atin fahuwa batilun. Sesuatu tariqah tanpa syariat, tariqah itu batal, tak diterima. Na'udzubillah. Semua mesti bersyariat. Tolak syariat tak kena. Ni orang yang cakap jenis ni, dia kata ilmu hak mengaji tauhid fiqh tasawuf tu ilmu kulit. Tak jadi tu. Kena ambil hak isi. Tu Tok Saleh kata semua benda ada kulit ada isi, hak tak ada kulit taik ilmu taik Tok Saleh kata. Dia bantai gitu ya. Nah. Jadi bahaya. Kita kena perhati dulu. Jangan kita tengok dia ni berlaku pelik-pelik kat dia, kita kata wali. Tak. Nanti dulu. Pegangan i'tikad dia betul tak? Syariat dia betul tak? Di dalam perjalanan ilmu tasawuf dia betul tak? Dia belajar di dalam manhaj yang muktabar tak? Guru dia siapa? Guru dia ni diterima tak oleh ulama? Baru kita ikut. Baru kita ikut. Ni syariat pun terabang, perjalanan pun tak tahu kat mana. Yang ada pada dia hanyalah perkara-perkara yang pelik. Terkadangnya itu namanya syihir. Na'udzubillah. Itu namanya syihir. Na'udzubillah. Ni dalam bab melihat Allah ni. Di dunia tak boleh. Kalau orang dakwa, tipu, bohong, sesat, boleh rosak kepada akidah. Na'udzubillah. Adapun di dalam negeri akhirat, adapun di dalam negeri dunia, iaitu tiada jatuh, tiada berlaku pandangan akan Allah Ta'ala dengan pandangan yang zahir, mata kepala. Bagi seorang yang lain, orang lain tak boleh, melainkan daripada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jatuh berlaku pandangan akan Allah Ta'ala itu pada malam Mi'raj atas qaul yang rajih, iaitulah pendapat yang muktamad, qaul yang kuat pada nisbah dalilnya. Maka barang siapa mengaku diri seorang tu akan melihat Allah Ta'ala, yakni di dunia, maka bahawa ia orang yang sesat. Garis itu tanda kita. Ni pegangan kita. Dakwah lah lagu mana pun. Sekalipun boleh jalan tahiyat, sekalipun boleh terbang macam burung, tapi dia dakwah yang menyalahi ahli sunnah, sesatlah pendapat dia itu. Na'udzubillah. Nanti kita kena ada pegangan, kena ada asas. Jangan mudah kita ikut orang. Datuk Syekh Badruddin Haji Ahmad, dia kata orang yang belajar fardu ain, cara kita ni, kalau mai benda hak tak betul, dia break nyekap, tak ikut. Break nyekap, tak ikut. Tapi kalau orang tak ada pegangan, dia mudah ikut. Dia mudah ikut. Kalau orang tak ada pegangan, dia mudah turut hanyut. Tok Wajiman kata, orang tak ada pegangan, hanyut, dia kata. Macam sabut hanyut dalam sungai. Tok Saleh kata, orang tak ada akidah, pegangan akidah, merapu. Dakwah lagu tu, dakwah lagu ni, dakwah lagu tu, dakwah lagu ni, merapu.
Baik. Orang nak kenal Allah Ta'ala belajar jalan yang diajar oleh ahlu sunnah, kemudian mengikuti perjalanan salafus saleh. Tu baru betul. Tu baru betul. Ni dia kata nak kenal Allah bukan mengaji kitab, kena naik matik. Tu baru betul. Lagu tu pula dah. Lepas tu tengok cakap takabur. Tak kena ni. Cakap dia lebih orang lain semua tak kena. Dia kata puak tu kan tahu apa, tak erti apa. Ni hak betul. Tak betul, so ikut lah. So ikut. Orang yang sampai kepada Allah ni, dia tak macam tu. Dia tak cakap takabur. Dia cakap seperti mana yang disebut di dalam kitab yang kita belajar. Seperti itulah yang dikatakan akhlak Muhammadiyah. Apabila i'tiqad betul, apabila perjalanan kerohanian betul, maka terpancarlah akhlak Nabi pada orang itu. Akhlaknya baik, percakapannya akhlak, perjalanannya akhlak, penyampaiannya penuh hikmah. Itu yang kita kehendaki. Itu baru betul. Itu baru betul. Habis. Tu berhati-hatilah. Ni duduk sebut bab hakikat tarekat, kita tengok serabut. Allahu Akbar. Rambut panjang kan selak jin. Lepas tu pula hak orang betul duk mengaji ni, lari pada pengaji kita ni, pergi tumpu kepada tu. Dia kata hak ni hak betul. Dia kata ilmu kan duk di pakaian, duk di hati. Tu Isalih kata kalau hak luar pun tak molek dah, hak dalam teruk lagi. Teruk lagi. Kita ikut salafus soleh kita, tok guru kita lagu mana. Orang yang sampai kepada Allah Ta'ala dalam suluknya, macam mana perjalanan mereka. Dengan penuh akhlak, dengan penuh adab, dengan penuh yang dikatakan disiplin dalam bab yang berkaitan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu kita ikut. Macam Syekh almarhum Abu Ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, sunnah sampai mati. Sebelum dia koma, dia masuk dalam keadaan tak larat dah, bawa tungkat dipimpin, masuk dalam tandas kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ambil uduk dengan sunnah sugi dan seumpamanya. Kemudian keluar, dia buat dengan sunnah doa sampailah dia itu koma. Hak tu jalan kita nak. Macam tu kita ikut. Macam tu kita ikut. Ni bersembang naik diri dia. Orang lain semua tak sampai, tak erti belakang, dah kita jangan ikut. Itu bukan akhlak yang diajar oleh agama kita Islam. Inilah orang hak dakwah kata boleh lihat Allah macam tu. Dia kata ilmu kita ni isi, ilmu dia isi, ilmu kita kulit. Kita ambil isi pun kita ambil, kulit pun kena ambil. Kita kena ambil kedua-dua, syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Syariat, kita mengaji ini. Tarekat, perjalanan kita. Kemudian makrifat, hakikat. Kena mengaji. Itu ilmu tasawuf pula. Kalau duk sembang kedai kopi lagu ni, kita ni syariat, hakikat, tarekat, makrifat, tarekat. Tu Isalih kata sesuai ikut. Mutekan tanya dia, apa tu syariat, apa itu tarekat, apa itu makrifat, apa itu hakikat. Dia kata mu ambil modal orang ambil modal orang duk jual kata. Mengaji pun tak. Kalau mengaji sungguh dia tak cakap lagu tu. Kalau mengaji sungguh, kita tengok tok guru kita, dia sembang apa di kedai. Apa abang? Duk mana? Sihat no? Alhamdulillah. Dia tak ada sembang ilmu. Sebab bukan maqam dia, bukan tempat dia, tak layak. Benda ni benda mahal. Bukan kita duk dedah kata-kata lagu tu. Berbeza kalau kita tengok orang yang berilmu dengan orang yang duduk pompang-pompang, yang tak belajar sungguh-sungguh ni, dia lain, dia tak sama. Kalau orang ada ilmu ni, dia tak dedah
melainkan apabila disoal. Itu pun lihat keadaan. Nak jawab ke tak jawab, lihat dulu sesuai ke tak. Kalau sesuai, jawab. Tak sesuai, tak jawab. Ni dalam bab melihat Allah ni kena berhati-hati. Tak ada seorang pun di muka dunia ni melihat Allah melainkan Nabi kita, di atas pendapat jumhur ahlu sunnah wal jamaah. Habis. Baik. Maka barang siapa mengaku dirinya akan melihat Allah Ta'ala, yakni di dunia, maka bahawa ia, orang yang mengaku tu, orang yang sesat. Orang yang sesat. Na'udzubillah. Yang menyesatkan orang. Dia sesat dah, dan dia boleh sesatkan orang lain. Na'udzubillah. Habis. Betapa kiranya, betapa kiranya, padahal Allah Ta'ala telah ditegahkan Nabi Musa alaihi salam daripada melihat Allah Ta'ala. Nabi Musa pun Allah Ta'ala tegah daripada melihat di dunia ini. Nabi Musa pun tak boleh lihat Allah Ta'ala. Macam mana kamu dakwa boleh lihat? Itu dakwaan yang palsu, dakwaan yang tak boleh diterima dan disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Orang yang dakwa macam tu salah, salah pegangannya. Na'udzubillah. Dia tak makrifah lagi. Dalam bab makrifah pun dia tak lepas lagi. Na'udzubillah. Dalam bab akidah pun duk selera lagi. Macam mana nak sampai hakikat? Macam mana? Tetapi betapa kiranya orang lain daripadanya. Betapa kiranya orang lain daripadanya. Kalau Nabi Musa pun tak boleh lihat, macam mana orang lain nak boleh lihat? Maka dakwaan itu dakwaan yang palsu. Habis itu. Maka manakala telah selesai musannif, yakni Syekh Sunusi dalam matan Ummul Barahin, daripada menyebutkan akan segala aqaidul iman yang takluk dengan Allah Ta'ala, masuklah pula ia musannif Syekh Sunusi berkata-kata pada segala dalil yang demikian itu dengan katanya, amma burhanu wujubi wujudihi ta'ala fahadisil alam. Jadi habis dah dia kira sifat wajib hak mesti ada pada Allah, mustahil yang tak berlaku pada Allah Ta'ala, tak ada pada Allah Ta'ala, tak sabit pada Allah Ta'ala, dan sifat yang harus. Habis dah semua dikira oleh musannif, maka masuk pula kepada dalil kepada sifat itu. Dia susun pasien tu. Mula-mula senarai wajib ada, wajib sedia, wajib kekal, wajib tak sama dengan makhluk. Tu senarai mustahil pula. Mustahil tak ada, mustahil baharu, mustahil binasa. Habis dah urai. Terang bab harus pula. Harus macam ni, harus macam ni. Perbuatan Allah Ta'ala tak wajib, tak mustahil, harus. Lepas tu barulah masuk dalil. Ni cara musannif datang. Adapun cara tok-tok guru kita, dia masuk semua dah. Macam Baqarah, Faridah, sebut hak wajib. Wajib Allah ada, mustahil tak ada. Dalilnya ini. Semua tu sekali. Baru sebut pula qidam, baru sebut baqa. Lain guru, lain cara. Tutup Isalih kata, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain kitab, lainlah cara penyampaian itu. Ada setengah ulama tak macam ni, setengah tak macam ni. Hak ni dia sebut wajib dulu. Habis. Lepas tu senarai pula mustahil, hak tak berlaku pada Allah Ta'ala. Habis. Lepas tu senarai pula harus. Lepas tu pula senarai pula dalil ulang balik wujud. Lagu ni elok juga. Apabila terang dalil wujud, kena sebut bab ada pula. Tak boleh tak ada pula. Barulah sebut kepada dalil ni. Dalil kata Allah ada, amma burhanu. Adapun dalil wujubi, mesti, wujudihi, adanya Allah Ta'ala, fahadisil alami, iaitulah baharu alam ini. Dalil Allah ada, adanya alam ini. Dalil Allah ada, adanya alam ini. Kita berhenti sini insya-Allah.
Babu akan sambung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Duk tengok tarikh bulan Rabiul Awal 2 bulan lagi. Dan pada hari Ahad minggu kedua kalau saya tak silap 12 Rabiul Awal hari Ahad, hari kuliah duha. Jadi kalau kita nak buat kenduri di rumah kena kos banyak, kita pakat kutip seorang sikit, kita buat besar sikit. Kali ni kita panggil ulama-ulama mana bagi ilmu dekat kita. Nah, dia ada 2 bulan lagi dan insya-Allah kita tahu macam mana bagi meriah 2 bulan lagi. Nah, duk tengok 12 Rabiul Awal tu hari Ahad, hari kuliah duha kita. InsyaAllah kita minta Allah Ta'ala bantu kita, bagi taufik kepada kita, bagi ilham idea macam mana kita buat keadaan yang lebih meriah daripada sebelum-sebelum ni. Ni kali yang ke-6, tahun yang ke-6 kita sambut kuliah duha kita Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita niat, kita nak khidmat untuk memeriahkan, mengembirakan hati kita dengan Rasulullah. Kita tengok macam mana, moga-moga Allah Ta'ala bantu kita dan mempermudahkan urusan kita insya-Allah. Wallahu a'lam.